Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana ila alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memberikan kehidupan kepada kita walaupun pada ketika ini kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyakit yang dinamakan sebagai COVID-19. Pada hari ini merupakan hari kedua kita telah berpuasa dan juga kita telah masuk ke dalam bulan Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan yang amat penuh dengan ibadah, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keampunan, penuh dengan kebajikan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita daripada Masjid Bandaraya Kota Kinabalu akan membuat tazkirah secara live sebagai menghormati dan juga mengikuti perintah daripada pemerintah kita supaya kita duduk di rumah. InsyaAllah pada hari ini dalam bulan Ramadan yang mulia ini saya memulakan tazkirah dengan tajuk puasa dan hikmah-hikmahnya, InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah mengerjakan puasa ini merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, iaitulah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana puasa yang telah ditunaikan dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan puasa wajib dalam bulan Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Jadi pada hari ini kita melihat apakah yang dimaksudkan pengertian puasa mengikut kitab fiqh Islam. Puasa itu adalah as-saum, yang bermakna dalam bahasanya menahan, al-imsak. Jadi dari segi istilahnya pula puasa ini adalah huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki bin niyah, yaitu ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan niat. Anil akal wasyarab wasairul mutbarat min tulu'il fajri as-sani ila ghurubis syams min saksin makhsus bi syurutin makhsusah. Maknanya puasa ini merupakan ibadah, huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki bin niyah. Maknanya ibadah itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai dengan niat, dengan menahan diri daripada makan, minum dan seluruh perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sejak bila? Min tulu'il fajri sani, yaitu sejak terbit fajar kedua, ila ghurubis syam, hinggalah terbenam matahari. Kemudian min syahsin maksus, yang dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Bisyuruti maksusah, dengan syarat-syarat yang tertentu.
Ini adalah merupakan makna dari segi istilah mengenai dengan puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala disertakan dengan niat. Barang siapa yang berpuasa bukan kerana Allah Ta'ala, umpamanya semata-mata untuk menguruskan badan, ataupun semata-mata untuk supaya cantik, ataupun semata-mata kerana orang lain berpuasa, maka kita berpuasa, maka itu bukan kerana Allah SWT. Maka sebab itu puasa itu hendaklah kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Dengan apa? Dengan niat. Jadi niat ini tadi hendaklah niat kerana Allah SWT. Manakala sampingan-sampingan yang kita dapat, umpamanya dalam bulan puasa ini kita akan kekurangan berat badan mungkin 5 kilo, 3 kilo dan sebagainya, itu adalah bukanlah niat yang utama kita. Kerana niat yang utamanya adalah lillahi ta'ala. Berpuasa adalah kerana Allah Ta'ala. Iaitu puasa ini dengan jenis-jenis yang tertentu. Iaitulah dengan puasa kita pada bulan Ramadan ini adalah puasa yang wajib, dan ada puasa yang sunat dan juga yang lain-lainnya. Kemudian menahan diri daripada makan dan minum, anil akal wasyarab wasairal muttarat, iaitu segala perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau di hari biasa tidak membatalkan puasa, tetapi pada hari puasa, ketika kita berpuasa, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, apa yang kita buat itu adalah dilarang pada waktu kita mengerjakan puasa. Maka sejak bila dia bermula min tulu'il fajr tsani, yakni bermula dari fajar yang kedua, iaitu setelah masuk solat ataupun waktu solat subuh, maka pada ketika itu bermulalah kita menahan diri daripada mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sehingga bila ila ghurubis syams, sehinggalah kepada terbenamnya matahari. Dengan arti kata lain, kita berpuasa bila sampai masuk waktu subuh sehinggalah masuk kepada waktu maghrib. Maka pada ketika inilah kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa kita. Itulah dinamakan dia puasa dari segi pengertian istilah. Kemudian min syakhsin makhsus, maksudnya dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang yang tertentu. Yang tertentu itu yang pertamanya ialah dia seorang yang muslim. Kalau orang-orang yang tidak muslim, maka tidak wajib bagi dia untuk mengerjakan puasa. Kemudian balik, dengan arti kata lain, kanak-kanak tidaklah wajib untuk mengerjakan ibadah puasa. Tapi sekiranya mereka lakukan, maka bagi mereka itu adalah merupakan latihan bagi mereka. Kemudian berakal, maka orang gila tidak wajib berpuasa. Kemudian mampu yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mampu berpuasa, yang mananya dia tidak mempunyai penyakit, yang mana bila dia berpuasa dia akan mati. Kalau setakat gastrik mungkin tidak mati, tapi itu merupakan antara syaratnya. Berakal, bermukim, dan tidak bermukim maksudnya bukan musafir. Orang musafir dibenarkan untuk berbuka puasa, tetapi kalau mereka berpuasa, itu adalah lebih baik bagi mereka. Tapi mereka diberi kelonggaran, rukhsah di dalam permusafiran mereka, supaya mereka tidak mengerjakan puasa, tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tapi hendaklah mereka ganti pada hari-hari yang lain setelah mereka balik daripada bermusafir. Kemudian tidak ada yang menghalang-halang mereka daripada mengerjakan puasa. Umpamanya orang yang tidak diberikan oleh tuannya, kalau kau puasa aku akan bunuh kamu, ataupun kalau kamu puasa kita dihalang kerana ada masalah-masalah di dalam satu-satu keadaan, maka pada ketika itu mereka tidak diwajibkan puasa, tetapi umpamanya di dalam peperangan dan sebagainya, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mereka boleh menggantikan pada hari-hari yang lain. Kemudian syarat-syarat yang tertentu itu ialah
merupakan syarat-syarat puasa mengikut syariat Islam. Dan insya-Allah selepas ini kita akan melihat sedikit mengenai dengan hikmah ataupun hikmat mengapakah puasa ini diwajibkan kepada kita dikerjakan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi kita melihat bila kita berpuasa, apa yang kita boleh dapat, apa yang kita dapat yang perolehi selama kita berpuasa. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat bagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Tentulah hikmah pertama menunaikan puasa itu ialah meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dijamin oleh Allah Taala. Kenapakah orang-orang yang berpuasa ini imannya meningkat, takwanya meningkat? Ayat ini menunjukkan kepada kita salah satu hikmah puasa di dalam bulan Ramadan agar umat Islam dapat menggapai darjat takwa yang mulia. Kerana Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah matlamat hidup kita. Sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun. Hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa kerana orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Supaya kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang berpuasa ini takwanya meningkat kerana yang pertama sekali dia boleh meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa dia berpuasa. Maka dalam masa dia berpuasa ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertingkatkan ketakwaannya. Kerana pada ketika kita berpuasa, kita tidak mengerjakan semua larangan-larangan Allah. Kita meninggalkan semua perintah-perintah larangan Allah dan juga kita membuat dan mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sendirinya iman kita meningkat, takwa kita meningkat. Karena kita bertakwa kepada Allah disebabkan kita menunaikan perintah Allah. Sebab perintah Allah yang berpuasa ini tidak menguntungkan kita. Kalau dari segi zahirnya kita rugi, kita kehilangan berat badan, kita tidak boleh buat perkara-perkara yang biasa kita buat pada bulan lain. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan la'allakum tattaqun. Inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap larangan seperti makan dan minum dan juga bersama dengan isteri ketika berpuasa. Berpuasa seperti mengawal dan mengontrol hawa nafsu kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan tadi. Hal ini dilakukan demi mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT di dalam bulan puasa ini. Apa sahaja perkara yang kita lakukan, perkara baik kita lakukan yang wajib akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala berganda-ganda. Manakala perbuatan amal-amal yang sunat kita lakukan, yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini akan diangkat derajatnya kepada pahala wajib. Ini kehebatan yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada kita semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Apatah lagi di dalam PKP ini, yang mana ini merupakan satu daripada keuntungan kepada kita. Kerana semasa kita berada di rumah, kalau semasa sebelum ini, tahun-tahun yang lepasnya, yang sebelumnya bila kita bekerja, kita tidak sempat untuk mengerjakan membaca Al-Quran, kita solat sunat seperti solat duha, solat tarawih berjamaah dengan keluarga, kemudian juga kita solat tahajud pada waktu subuh. Kita tidak bimbang lagi akan kita kekurangan waktu. Pada waktu pagi kita akan melihat bagaimana kita akan, insya-Allah dalam sepanjang PKP ini mungkin ada di kalangan kita yang tidak pernah tinggal solat duha. Dan insya-Allah setelah 3 bulan kita tidak meninggalkan salat duha, kita akan nantikan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan memberikan
kabar baik kepada kita, yaitu umpamanya rezeki kita akan bertambah. Ini adalah hikmah adanya PKP. Tapi bukanlah yang kita minta, tapi ini kita mengisi kekosongan ini di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Orang-orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan segala kesenangan dunia. Semua yang dilarang sedang berpuasa. Namun kena menyadari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan juga memberikan ganjaran yang besar ini, maka ia menekankan segala keinginan ini secara sadar dan juga sukarela. Yang mana kita berpuasa ini, kita sadar bahawa apa yang kita buat ini adalah di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang berpuasa juga akan senang melakukan berbagai amal-amalan menunjukkan ketaatan. Dan juga dalam bulan Ramadan yang mulia ini, di sinilah tempat kita memperbanyakkan amal kebajikan. Apatah lagi bertepatan dengan keadaan sekarang ada di kalangan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, masyarakat kita yang tidak mempunyai pendapatan, yang terputus mata pencarian mereka di dalam keadaan PKP ini. Maka ketika inilah kita hulurkan kebajikan, kita ulurkan bantuan kepada mereka. Dalam bulan Ramadan kita akan mendapat berganda-ganda kebaikan dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya, bila kita memberikan makan minum kepada mereka untuk mereka berbuka, maka kita akan digandakan. Seperti mana saya sebutkan tadi bahawa amalan-amalan sunat ini diangkat pahalanya sama seperti pahala wajib. Inilah kebaikan yang boleh kita lakukan, dan kita ambil kesempatan yang besar ini sempena bulan Ramadan dalam keadaan negara kita dalam keadaan PKP ini. Jadi kemudian yang keduanya adalah hikmah yang kedua di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita menunaikan fardu puasa ini adalah sebagai latihan untuk mengontrol, untuk mengawal hawa nafsu kita. Hikmah puasa yang kedua ini adalah untuk membantu diri dan mengontrol, mengawal hawa nafsu. Puasa secara langsung melatih diri kita dan jiwa kita daripada serangan hawa nafsu. Dengan berpuasa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu diharapkan dapat menguasai dan juga mengawal perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka apa saja yang kita biasa buat, lakukan di luar puasa. Tapi dalam bulan puasa ini semuanya disebutkan ataupun dijadikan sebagai larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang kita dapati, bagaimana puasa ini yang sedang kita jalankan ini, alangkah baiknya kita menghabiskan waktu untuk mengerjakan hal-hal positif yang bermanfaat, yang dapat menciptakan kebaikan dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Saat diri kita dapat meninggalkan kesenangan dunia sekejap, saat itulah dapat dikatakan bahawa kita telah mampu mengendalikan jiwa kita sendiri. Dan hal ini semua dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat membiasakan diri kita dengan kesusahan-kesusahan begini, maka dia merupakan satu daripada latihan kita. Kerana di dalam bulan yang Ramadan yang mulia ini, ada sahabat-sahabat kita yang telah pergi, dan kita tidak tahu bila kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini juga, sehari demi sehari, ramai di kalangan sahabat handai kita yang pergi meninggalkan kita, dan mereka tidak sempat melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Sedangkan kita, Allah Ta'ala beri lagi kesempatan di dalam bulan Ramadan ini. Untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiganya ialah berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Hikmah di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Ta'ala melatih kita supaya kita dapat menguasai diri kita dan menjadi orang yang baik. Dan kebaikan yang kita buat dalam bulan Ramadan ini diharapkan dapat kita teruskan selepas Ramadan. Maka latihannya disebutkan oleh beberapa ulama-ulama cendekiawan sebagai madrasah Ramadan. Jadi kita jadikan puasa dalam bulan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai institusi, sebagai universiti untuk menjadikan kita manusia yang boleh berubah. Sebab itu hikmah puasa yang ketiga ini adalah timbulnya kesadaran dan keinginan daripada diri kita untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik.
Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung ingin selalu berbuat baik sesama dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan dalam bulan Ramadan ini, yang kita tidak pernah memberikan juadah kepada jiran kita selama ini, tapi dalam bulan Ramadan, insya Allah, apa yang kita makan dapat dimakan, dapat dirasai oleh jiran-jiran kita, oleh sanak saudara kita. Tapi dalam keadaan kita menghadapi PKP ini, kita hendaklah mengikut prosedur yang betul. Iaitu kita hendaklah kita melakukan perbuatan baik ini mengikut kaedah-kaedahnya. Umpamanya jarak kita 1 meter dan sebagainya, dan tidak kita keluar beramai-ramai. Ini adalah merupakan cabaran-cabaran di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Untuk kebaikan-kebaikan yang kita dapat pada hari ini. Kalau dalam bulan Ramadan yang lain, kalau dalam bulan yang lain, kita mungkin tidak ada masa untuk memikirkan bagaimanakah keadaan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang tidak ada makanan dan sebagainya untuk mereka berbuka. Maka pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita untuk kita sama-sama memberikan peluang ini untuk memberikan apa yang kita makan dimakan oleh sahabat kita, oleh saudara mara kita. Tetapi janganlah bila sudah ada lebih, sudah lebih makan tengah malam baru kita bagi. Itu yang terbaiknya ialah kita memberi makanan kepada orang yang berbuka seperti apa yang kita makan, bukannya lebihan apa yang kita makan. Jadi saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita berpuasa, baiknya sibukkanlah diri kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Lakukan hal-hal yang baik yang menguntungkan diri kita sendiri maupun orang lain. Selain itu, sebaiknya tinggalkanlah perbuatan-perbuatan negatif seperti ghibah, seperti berbohong dan hal-hal yang sia-sia. Kita mempunyai media sosial yang hebat. Jadi dalam bulan Ramadan ini, kita hendaklah menjaga mulut kita, menjaga tangan kita daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh melukakan hati orang lain. Daripada tangan kita menaip perkara-perkara yang boleh menyebabkan perkara ini adalah merupakan pembohongan yang kita tidak pasti, tapi kita juga turut share, kita kongsikan bersama orang lain pembohongan-pembohongan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ini merupakan perkara-perkara yang boleh mencacatkan nilai ibadat puasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, kita hendaklah berhati-hati menggunakan media sosial umpamanya Facebook yang sedang kita layari sekarang ini. Kita hendaklah pandai menggunakannya untuk kebaikan. Kita share perkara yang baik, kita akan dapat pahalanya. Seperti mana kalau dia sunnah diangkat oleh Allah SWT menjadi pahala wajib. Jadi peluang kita membuat kebaikan melalui Facebook ini adalah amat banyak. Bukan kita berkongsi perkara-perkara yang tidak tahu asal-usulnya. Itu merupakan perkara-perkara yang mencacatkan ibadah kita di dalam bulan puasa ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat pada hari ini ialah mengenai dengan hikmah yang seterusnya ialah ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Kita tahu bahawa orang berpuasa ini lapar. Orang berpuasa ini tidak makan dan minum pada siang hari. Itu yang kita rasakan dalam setahun hanyalah sebulan. Tapi bagaimana perasaan saudara mara kita? Bagaimana perasaan orang-orang yang tengah menghadapi penderitaan hidup mereka yang tidak cukup makanan? Ada yang makan hanya mengambil buah kelapa, dibelah, diambil airnya, dimakan, isinya semua digoreng, dibuat untuk menjadikan lauk mereka. Ada yang lebih dahsyat lagi. Mereka hanyalah makan nasi, lauknya ialah garam. Dan itu berlaku sepanjang masa dalam kehidupan masyarakat kita yang tidak mampu. Allah Ta'ala berikan kita latihan ini hanyalah sepanjang 1 bulan Ramadan saja. Jadi hikmah puasa ini dia akan meningkatkan kepekaan kita terhadap orang-orang, perasaan kita terhadap orang-orang yang di sekitar yang kurang mampu ataupun miskin. Ketika berpuasa, orang-orang merasakan kelaparan dan kehausan. Ini kita yang sebelum puasa ataupun selepas sungkai sudah ada berpuluh-puluh jenis makanan di atas meja kita. Tapi orang yang susah mereka tidak ada seperti mana kita. Kita sekarang ini tidak ada bazar Ramadan, tetapi order online juga boleh tahan. Ini
adalah berlaku pada kita. Kita masih dapat lagi perkara-perkara yang kita mau. Tapi di kalangan saudara-saudara kita yang tidak mampu, kita akan lihat bagaimana dalam PKP ini, pengalaman saya pergi ke seluruh negeri Sabah menghantar bantuan. Kita dapati bahawa mereka menangis hanya kerana kita membelikan 10 kilo beras. Katanya mereka makan hanya 1 kali 1 hari. Berjimat hanya kerana mereka perlukan beras ini untuk memberikan makanan kepada keluarga mereka. Ada yang terputus langsung bantuan. Sebagai contoh, ada salah seorang yang saya dapat kenal semasa PKP ini. Dia kata dia berjual-jualan kecil-kecilan, tapi sekarang langsung tidak ada. Bila kita sempat pergi ke rumahnya, dapurnya kosong. Bila kita memberikan hanya nilai tidak sampai RM100. Mereka berdoa pada Allah Ta'ala di hadapan kita. Ya Allah, belilah rezeki yang bertambah kepada saudaraku yang menghantarkan bantuan ini. Sebenarnya itu bukan bantuan kita, tapi daripada saudara-saudara kita yang menyumbang. Jadi itu adalah merupakan satu daripada perkara bagaimana kita merasai penderitaan orang lain. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana Allah Ta'ala memberikan perasaan itu kepada kita. Kita merasa lapar, kita merasa dahaga, walaupun kita mampu untuk mendapatkan makanan yang lazat dan yang mahal-mahal. Tapi kita ditegah, kerana ini merupakan larangan bagi orang yang berpuasa. Jadi kita dapat merasakan bagaimanakah ketika kita lapar ini, kita akan melihat bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Dzar, apa yang kau paling suka di dalam kehidupanmu? Wahai Abu Dzar, apa yang kau paling suka? Amalan yang paling kau suka?" "Ya Rasulullah, aku paling suka ialah lapar." "Kenapa pula orang lain kehendaknya, tapi kamu ini lain wahai Abu Dzar?" "Aku suka lapar." "Kenapa?" "Kerana aku dapat mendidik jiwaku supaya aku mengetahui bahawa bagaimana saudara-saudaraku yang lain lapar, dan lapar ini akan menghapuskan dosa-dosaku kepada Allah SWT, kerana aku menjadi orang-orang yang bagaimana orang miskin." Maka dia dapat merasakan bahawa orang yang lapar ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Dan begitulah kita, tidak sabar-sabar menanti waktu berbuka. Maka begitulah keadaan orang-orang yang lapar. Kemudian Abu Dzar, "Apa lagi yang kamu suka?" "Aku suka sakit." Kerana Abu Dzar Al-Ghifari kata, kalau aku sakit, dosaku akan dihapuskan, akan jatuh satu persatu. Dosa-dosaku ini akan gugur satu persatu kerana sakit. Dengan syarat aku redha dengan sakit yang aku alami. Dan begitulah kita tuan-tuan. Dalam saat kita menghadapi PKP dan juga gejala COVID-19 ini, kita redha. Dalam keadaan redha itu, maka kita hendaklah berusaha untuk memperbaiki diri kita, menjaga kesihatan kita. Kerana ini adalah merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, kaum muslimin dan juga pendengar yang dirahmati Allah, kita akan dapati bagaimanakah bila kita sudah melihat penderitaan orang-orang fakir dan miskin ini, maka simpati itu ada pada diri kita. Maka bila kita sudah mendapat simpati, maka bila kita ada kelebihan, maka kita berilah kesempatan pada diri kita untuk membina mahligai di dalam syurga, membina mahligai di hari kemudian. Apakah mahligai yang kita bina? Kalau Abu Dzar Al-Ghifari ketika dia hendak mati, Nabi kata, ada seorang sahabatku yang mana dia akan mati di padang pasir, tidak akan diketahui oleh orang lain, melainkan seorang sahabat saja yang mengetahuinya. Abu Dzar ketika dia hendak mati di padang pasir, ketika dia ditemui, ditanya, "Mana hartamu wahai Abu Dzar?" "Harta aku sudah kuhantar ke sana." Maknanya ketika Abu Dzar susah, maka ketika itulah dia berbelanja, ketika itulah dia bersedekah, ketika itulah dia menghadiahkan hartanya dan juga menafkahkan, menginfakkan hartanya ke jalan Allah SWT. Dan dia telah dihantar hartanya lebih awal daripada kematiannya. Sedangkan kita menumpukkan harta kita yang banyak di muka bumi ini. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari yang
Yang keduanya katanya pertamanya dia suka sakit. Kemudian dia suka lapar dan juga dia suka mati. Kenapa kamu mau mati wahai Abu Zar? Abu Zar kata, aku tidak sabar bertemu Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar Al-Ghifari ataupun nama asalnya Jundub bin Janada daripada perkampungan Bani Ghifar, yang mana perkampungan Bani Ghifar ini adalah dari perjalanan Makkah ke Syam ataupun ke Jordan sekarang ini. Mereka pekerjaan utama suku kaum Bani Ghifar ini sebelum Islam ialah mengambil upah, yaitu siapa saja lalu limpas di perkampungan mereka akan minta upah ataupun cukai. Itulah pekerjaannya. Tapi Abu Zar Al-Ghifari telah membawa dua suku kaum yang sekaligus, yaitu kaum Bani Ghifar dan kaum Bani Aslam, bertemu dengan Rasulullah di Madinah, dan semua dua-dua kaum ini telah memeluk agama Allah SWT sehingga akhir zaman. Maka kaum Bani Ghifar dan juga Bani Aslam ini menjadi pejuang-pejuang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya yang kelima pada hari ini, baik bagi hikmah puasa ini adalah bagi kesihatan kita adalah baik. Yang kerana hikmah yang kelima ini, ternyata berpuasa ini boleh membantu meningkatkan kesihatan rohani kita. Kerana dengan berpuasa, keperluan rohani akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Orang berpuasa ini tiada lain yang dia tunggu adalah waktu berbuka. Maka ketika inilah dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kesihatan daripada jasmaninya, daripada lahirnya juga, kita dapati bahawa orang-orang yang mempunyai penyakit darah tinggi, kejang manis, kolesterol dan sebagainya, dalam bulan puasa ini kita kurang makan pada waktu hari ataupun tidak makan langsung pada waktu kita berpuasa. Maka ini akan melatih diri kita untuk mengurangkan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, dan juga memberi kesempatan pada tubuh kita untuk mengeluarkan semua kotoran-kotoran dan zat-zat yang berbahaya yang terdapat di dalam tubuh badan kita. Ini berlaku di dalam bulan puasa, dan juga memberikan kerehatan kepada jasad kita, kepada diri kita, yang mana dia berehat ketika kita berpuasa daripada bekerja, mengisar, memproses semua makanan yang kita lakukan, yang kita makan ketika kita tidak berpuasa. Jadi oleh kerana yang demikianlah, orang-orang yang sedang berpuasa ataupun orang-orang yang mendirikan ataupun mengerjakan puasa ini kepada Allah SWT, dia adalah orang yang paling hampir dengan Allah SWT. Dan juga puasa ini juga antara hikmahnya ialah melatih diri kita untuk memunculkan satu sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin, dan juga memunculkan, menyemaikan semangat saling bantu-membantu di kalangan masyarakat, khususnya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kerana di dalam bulan ini disebutkan sebagai bulan kebajikan, maka kebajikan yang berganda-ganda diberikan ganjaran oleh Allah SWT ini, maka kita ambillah kesempatan ini untuk menjadikan diri kita sebagai manusia dan juga sebagai insan yang mana kita percaya bahawa akan adanya hari kemudian. Ini adalah merupakan satu perkara yang mana pada akhir-akhir ini ada manusia yang tidak percaya adanya hari kemudian, hari pembalasan, siksa kubur dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah ini, kita percaya bahawa kita akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga di sana nanti tidak ada apa yang tinggal, hanyalah amalan-amalan kita yang kita tinggalkan ke dunia, dan juga amalan yang kita telah hantar ke akhirat, yang di mana nanti kita akan terima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak-banyaklah kita mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan, dan juga dengan apa bentuk sahaja ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dalam bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang memberikan kepada kita peluang untuk menambahkan bekalan kita, dan kita hantar awal-awal kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat,
sementara kita masih lagi hidup di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi sekadar itulah sedikit perkongsian kita di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan kita, dan juga apa saja kita lakukan dalam bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai satu daripada amal-amal soleh kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.